Keajaiban 48. Jam pasukan perubatan elit Jerman di Malaysia, dari keangkuhan hingga menitiskan air mata. Adakah selama ini kita silap? Pernahkah berlaku sesuatu yang begitu luar biasa, sehingga ia mengubah seluruh pegangan hidup Anda? Doktor, adakah cara perubatan yang kita amalkan selama ini sebenarnya silap? Itulah soalan yang diajukan kepada saya oleh seorang pakar bedah kardiotorasik dari Jerman yang sangat bangga dengan teknologi perubatan tertinggi di dunia. Sambil air mata mengalir di pipinya, saya telah berkhidmat sebagai dokter selama 30 tahun dan terlibat dalam pertukaran perubatan antarabangsa selama 15 tahun. Namun pengalaman kali ini adalah yang pertama seumpamanya dalam hidup saya. Seramai 30 orang dokter dan juru rawat elit yang dipilih dari hospital terkemuka di Jerman dalam perjalanan pulang selepas menamatkan latihan perubatan canggih di Singapura terpaksa bermalam di Malaysia selama 48 jam. Disebabkan gangguan jadwal penerbangan yang tidak dijangka. Pengalaman singkat ini telah menjungkirbalikkan nilai perubatan yang mereka pegang selama ini. Nama saya, Dr. Ahmad Fauzi, seorang pakar bedah jantung di Hospital University Malaya PPUM dan kini bertanggung jawab dalam penyelarasan perubatan antarabangsa. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah kisah yang tidak dapat dilupakan yang berlaku pada musim luruh tahun lalu. Sebelum kita bermula, jika Anda menghargai perkongsian ini, sila berikan tanda suka dan langgan saluran ini sebagai sokongan untuk menyebarkan keindahan sistem perubatan Malaysia kepada dunia. Kumpulan latihan ini terdiri daripada ahli yang sangat istimewa, diketuai oleh Profesor Peter Müller dari Hospital University Berlin. Pasukan ini merangkumi 5 pakar bedah jantung, 4 pakar bedah saraf, 3 pakar kecemasan, 2 pakar bius, dan 16 juru rawat. Kesemuanya adalah elit perubatan terbaik Jerman dari juru rawat muda berusia 26 tahun sehinggalah Profesor Müller yang berusia 60 tahun. Profesor Müller sendiri adalah ahli Lembaga Persatuan Pembedahan Kardiotorasik Eropah yang telah mengetuai lebih 3.000 pembedahan jantung. Mereka adalah lambang perubatan Jerman yang meletakkan kecekapan dan ketepatan teknikal sebagai piawaian tertinggi. Rancangan asal mereka adalah untuk menjalani latihan selama 5 hari di kemudahan perubatan terbaharu di Singapura, kemudian terus terbang pulang ke Frankfurt. Di Singapura, mereka mempelajari sistem diagnosis AI dan robot pembedahan terkini. Semua ahli berasa sangat berpuas hati dengan kemajuan perubatan abad ke-21 itu. Namun sejurus sebelum menaiki pesawat ke Frankfurt, syarikat penerbangan mengumumkan gangguan teknikal besar pada pesawat yang memerlukan sekurang-kurangnya 24 jam untuk pembaikan. Sebagai alternatif, mereka ditawarkan laluan transit melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Sebagai ketua kumpulan Profesor Müller, pada mulanya tidak menyembunyikan rasa tidak puas hatinya. Beliau beranggapan bahwa sistem perubatan di Malaysia pasti jauh ketinggalan berbanding Jerman dan menganggap ini sebagai pembaziran massa. Malah dalam dunia perubatan Jerman, terdapat persepsi umum bahwa sesetengah wilayah di Asia menghadapi krisis sumber perubatan akibat masyarakat yang menua. Ketua jururawat Anna Wagner, yang mempunyai pengalaman selama 30 tahun dan sangat bangga dengan sistem kejururawatan Jerman, turut berpesan kepada jururawat muda. Kejururawatan di Malaysia pasti tidak setanding dengan kemajuan di Eropah. Tengah malam selepas jam 12.00 pesawat mereka mendarat di Clia. Apabila 30 kaki tangan perubatan yang keletihan itu keluar dari pesawat, kejutan pertama menanti mereka. Walaupun sudah lewat malam, lapangan terbang itu beroperasi dengan sempurna seperti di siang hari. Kaki tangan pembersihan bekerja tanpa henti, kaunter perkhidmatan sentiasa bersedia dan semua kemudahan berfungsi 24 jam. Di Jerman, kebanyakan perkhidmatan lapangan terbang akan terhenti pada waktu malam dan perkara ini sahaja sudah cukup membuatkan mereka terpana. Namun kejutan sebenar menyusul kemudian. Walaupun sekumpulan besar kaki tangan perubatan asing tiba secara tiba-tiba, kaki tangan Clia langsung tidak keliru. Mereka mengendalikan situasi dengan tenang, malah menyediakan juru bahasa yang fasih berbahasa Jerman. Cik Siti, juru bahasa tersebut, rupa-rupanya pernah bekerja sebagai juru rawat di Jerman dan sangat memahami istilah perubatan. Beliau menyadari keletihan mereka dan menjelaskan keadaan dengan ramah. Tuan-tuan dan puan-puan, penerbangan esok telah diatur. Jangan risau. Silalah berehat secukupnya malam ini. Profesor Müller berbisik kepada saya, kaki tangan lapangan terbang di Jerman patut belajar daripada ini. Respons yang begitu pantas dan penuh ihsan seperti ini sangat jarang ditemui.
Proses pengambilan bagasi juga mengagumkan. 30 beg dihantar sepenuhnya dalam masa 15 menit dengan skrin menunjukkan status bagasi secara masa nyata. Bagi mereka yang membawa sampel peralatan perubatan dan dokumen penting kecekapan ini sangat dihargai. Semasa pemeriksaan imigresen, sebaik sahaja pegawai mengetahui mereka adalah petugas perubatan, mereka diberikan layanan istimewa. Pegawai bertanya dengan teliti tentang tujuan latihan dan jadwal mereka sambil menyerahkan kad hubungan 24 jam dan berkata, "Jika ada sebarang kesulitan sila hubungi bila-bila masa." Di dalam bas menuju ke hotel, saya menyadari riak wajah ahli kumpulan mula berubah. Perasaan waspada dan letih mula bertukar menjadi rasa ingin tahu. Pemandangan Kuala Lumpur dari Lebuh Raya pada waktu malam mencabar tanggapan mereka. Walaupun sudah melepasi jam 1.00 pagi, bandar ini tetap hidup. Jalan raya yang terang, aliran trafik yang teratur, dan lampu kedai serbaneka di mana-mana. Apa yang paling mengejutkan mereka adalah melihat wanita berjalan sendirian di jalanan. Juru rawat Katharina merapatkan wajahnya ke tingkap dan berkata dengan hairan, "Saya tidak percaya wanita boleh berjalan sendirian tanpa rasa takut." Di bandar-bandar besar Jerman, berjalan sendirian lewat malam dianggap sangat berbahaya. Hans Schmidt dari unit kecemasan juga teruja. "Lihat, kita tidak mendengar bunyi siren ambulans. Di bandar sebesar ini malamnya begitu tenang." Hakikatnya di Berlin atau Hamburg, bunyi siren ambulans dan polis hampir tidak pernah berhenti pada waktu malam. Apa yang lebih mengagumkan mereka ialah melihat petugas perubatan yang masih memakai seragam menaiki MRT untuk pulang ke rumah. Walaupun nampak letih, tiada siapa yang memandang serong. Malah ada orang yang cuba memberikan tempat duduk kepada mereka. Apabila tiba di hotel di kawasan Bukit Bintang pada jam 2.00 pagi, mereka sekali lagi tersentuh. Kaki tangan kaunter yang mendapat tahu mereka adalah kumpulan perubatan terus mengaturkan bilik di tingkat yang sunyi dan memberikan taklimat terperinci dari waktu sarapan hingga kemudahan perubatan berdekatan. Yang paling berbekas di hati ialah ucapan terima kasih yang tulus. Pengurus kaunter Encik Tan tunduk hormat dan berkata, "Terima kasih kepada semua tetamu yang berkhidmat dalam bidang perubatan. Terima kasih kerana menjaga kita semua sepanjang tempoh pandemik." Kata-kata itu mengalirkan kehangatan ke dalam hati mereka yang keletihan. Di dalam lift, Profesor Muller berkata, "Rasa hormat kepada petugas perubatan yang ditunjukkan secara semula jadi oleh masyarakat ini sangat jarang berlaku. Di Jerman, walaupun ada rasa hormat profesional, sukar untuk merasakan kehangatan manusia sebegini." Malam itu ramai ahli kumpulan mengalami insomnia, bukan sekadar kerana perbezaan masa jet lag, tetapi kerana hati mereka mula goyah dengan kehangatan dan ketertiban masyarakat Malaysia yang mereka alami hanya dalam beberapa jam pertama. Keesokan paginya jam 6.00, Doktor muda Klaus Werner berasa lapar. Memandangkan sukar untuk mencari restoran yang dibuka awal pagi di Jerman, beliau bertanya di kaunter. Kaki tangan tersenyum dan menjawab, "Di lorong sebelah ada kedai mamak dan kedai nasi lemak yang dibuka 24 jam. Ia sangat popular di kalangan petugas perubatan." Mendengar kewujudan kedai sarapan 24 jam, Werner terkejut besar kerana perkara itu mustahil di Jerman. Saya menemani 7 daripada mereka ke kedai tersebut. Jam 6.30 pagi jalanan sudah mula meriah. Orang ramai yang mahu ke tempat kerja warga kota yang bersukan dan orang keluar dari kedai serbaneka. Pagi di Berlin biasanya sunyi sepi, tetapi hari di Kuala Lumpur seolah-olah sudah lama bermula. Apabila pintu kedai dibuka, aroma makanan menusuk kalbu. Sudah ada beberapa pelanggan. Seorang lelaki pertengahan umur membaca akhbar sambil makan, seorang wanita muda bekerja dengan komputer ribanya, dan petugas perubatan yang kelihatan letih selepas shift malam. Melihat pemandangan ini, juru rawat Maria berkata kepada saya, "Dr. Ahmad, mereka itu rakan setugas kita kan? Rasanya sangat tenang melihat rakan sekerjanya boleh makan dengan aman seperti itu. Apabila melihat menu mereka terpana. Harganya sangat murah, nasi lemak, 300 teh, tarik 2050. Roti canai, RM1050. Jika ditukar ke nilai mata wang Jerman, ia tidak masuk akal. Di Berlin, hidangan setaraf ini memerlukan sekurang-kurangnya 15 euro. Pelayan kedai tidak menunjukkan rasa pelik melihat sekumpulan doktor asing. Beliau menjelaskan menu dalam bahasa Inggris yang lancar dan mengesyorkan hidangan yang lembut untuk perut. Baru habis shift malam mesti penat mahu cuba teh tarik panas untuk panaskan badan. Keprihatinan ini sangat menyentuh hati mereka. Di Jerman, hubungan pelayan dan pelanggan lebih bersifat komersial. Kelajuan hidangan dihantar juga mengejutkan. Tidak sampai 5 menit semua makanan sudah di atas meja. Nasi lemak, roti canai dan pelbagai kuih mui.
Mereka merasa dengan penuh rasa ingin tahu dan bimbang, tetapi sebaik sahaja merasa riak wajah mereka berubah. Apa yang paling mengejutkan adalah nasi lemak. Walaupun nampak ringkas, rasanya sangat kompleks. Nasi yang berlemak, sambal yang pedas manis, dan ikan bilis yang rangup. Klaus Werner menghabiskan 2 bungkus dengan pantas, sambil memuji bahwa mustahil untuk mendapat makanan sedap seperti ini dengan harga serendah itu di Jerman. Jururawat Maria yang meminum teh tarik pula berkata, "Rasa ini seolah-olah meresap ke dalam seluruh badan. Sangat baik untuk badan yang letih selepas shift. Biasanya dia bergantung kepada minuman tenaga atau kopi keras, tetapi kini dia terpikat dengan kehangatan semula jadi teh tersebut. Apabila membayar, mereka sekali lagi terkejut. Jumlah untuk 7 orang makan sehingga kenyang tidak sampai 100.000, sekitar 20 euro. Di Jerman ia pasti mencecah 70 euro. Pelayan tersebut memulangkan baki dengan tepat dan berkata, "Terima kasih, sila datang lagi. Terima kasih atas kerja keras Anda jaga kesehatan ya." Walaupun mereka sebenarnya tidak bertugas malam itu, masyarakat yang secara semula jadi menghargai petugas perubatan meninggalkan kesan mendalam. Keluar dari kedai mereka seia sekata memuji makanan yang sedap, harga murah, dan perkhidmatan yang penuh kasih sayang. Maria berkata, "Apabila balik ke Jerman nanti, saya pasti akan merindui nasi lemak ini." Di jalan raya waktu puncak sudah bermula, walaupun sesak keadaan teratur. Di lintasan belang semua orang mematuhi lampu isyarat, pejalan kaki dan penunggang motosikal hidup harmoni. Pagi di Berlin biasanya lebih huru-hara. Apa yang paling meninggalkan kesan ialah tindak balas orang ramai apabila ambulans lalu. Sebaik mendengar siren pejalan kaki dan kenderaan secara semula, jadi memberi laluan di kedua-dua belah pihak bagaikan Musa membelah laut. Hans Schmidt, pakar kecemasan, berkata dengan penuh emosi, "Masyarakat yang mempunyai tahap pemahaman dan kerjasama perubatan setinggi ini sungguh luar biasa." Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami singgah di kedai serbaneka kerana mereka ingin mengalami budaya convenience store Malaysia. Masuk sahaja ke dalam, kejutan lain menanti. Walaupun masih awal pagi, kedai itu seperti farmasi kecil, bekalan barang perubatan asas sangat lengkap. Pelekat pelega kesakitan, ubat luka, ubat sakit kepala, semuanya boleh dibeli 24 jam. Di Jerman waktu operasi farmasi adalah terhad, dan Anda perlu mencari farmasi bertugas pada waktu malam. Jururawat Anna berkata, "Ini adalah masyarakat dengan kebolehcapaian perubatan terbaik yang pernah saya lihat. Bagi pesakit tiada persekitaran yang lebih menenangkan daripada ini." Kaki tangan kedai Encik Razak memberikan layanan khas selepas mengetahui mereka adalah petugas perubatan. Beliau menunjukkan lokasi farmasi berdekatan, malah mencetak senarai hospital 24 jam. "Jika ada kesulitan beritahu saya." Keramahan ini menyentuh hati mereka kerana di Jerman kecekapan biasanya mengatasi layanan pribadi sebegini. Profesor Muller berkata, "Doktor Ahmad, di negara ini perubatan seolah-olah sudah meresap ke dalam seluruh masyarakat. Bukan sahaja hormat kepada doktor, tetapi literasi perubatan rakyatnya juga sangat tinggi. Keadaan bandar yang bersih tanpa sampah juga dipuji. Seluruh bandar berfungsi seperti satu organisme yang hidup. Di Berlin biasanya hanya kawasan pelancongan yang bersih, tetapi Kuala Lumpur berbeza." Kembali di lobi hotel, ahli kumpulan lain sudah bangun dan berasa cemburu mendengar cerita sarapan kami. Begitulah pagi pertama mereka di Malaysia bermula. Dalam beberapa jam sahaja wajah yang bimbang telah hilang, digantikan dengan rasa ingin tahu dan harapan. Namun kejutan sebenar baru sahaja hendak bermula. Jam 9.00 pagi saya membawa mereka melawat Kuala Lumpur. Destinasi pertama ditentukan oleh mereka sendiri. Mereka mahu melihat realiti perubatan Malaysia. Saya menghubungi rakan di Hospital University Malaya PPUM dan mendapat kebenaran khas untuk melawat. Menaiki MRT ke sana juga satu pengalaman berharga. Kebersihan stesen, ketertiban barisan, dan adab penumpang mengejutkan mereka. Di dalam gerabak, kami menyaksikan detik paling menyentuh hati seorang warga emas yang memakai tongkat menaiki tren dan serta-merta beberapa penumpang di tempat duduk biasa bangun untuk memberi ruang. Jururawat Katharina hampir menitiskan air mata. Keprihatinan semula jadi seperti ini sukar dilihat di Jerman. Rasa hormat kepada warga emas seolah-olah telah sebati dalam jiwa masyarakat. Tiba di PPUM, kaki tangan menyambut kami dengan hangat. Ketua Perhubungan Antarabangsa Dr. Lim menyapa dalam bahasa Jerman yang fasih. "Selamat datang semua. Walaupun masanya singkat, kami harap Anda dapat melihat realiti perubatan di Malaysia." Kami melawat unit kecemasan dahulu. Apa yang mereka lihat bukan sekadar kecanggihan teknologi, tetapi cara layanan kepada pesakit. Doktor dan jururawat bercakap dengan lembut kepada setiap pesakit untuk mengurangkan kegelisahan.
Apa yang sangat mengagumkan adalah layanan kepada warga emas. Seorang pesakit wanita berusia 80 tahun datang sendirian. Jururawat Shanti melayannya seperti nenek sendiri. Nenek penat ya. Hari ini nenek datang seorang diri. Mahu saya bantu hubungi ahli keluarga Profesor Muller berbisik di Jerman kerana mementingkan kecekapan layanan berperi kemanusiaan begini. Sering terabai. Tetapi di sini teknologi dan sifat kemanusiaan bergabung dengan sempurna. Di unit rawatan rapi ICU, terdapat lebih banyak kejutan. Di tengah-tengah peralatan perubatan tercanggih, kerjasama antara doktor dan jururawat adalah seperti sebuah karya seni. Namun yang paling meninggalkan kesan ialah layanan kepada keluarga pesakit. Keluarga seorang pesakit lelaki berusia 60, sedang menunggu dengan cemas. Pakar perubatan doktor Lee meluangkan masa di tengah kesibukan untuk menjelaskan keadaan semasa pelan rawatan masa depan. Dan yang paling penting, memahami emosi keluarga tersebut. Di Jerman, doktor hanya memberi penjelasan, perubatan jarang menyentuh aspek emosi. Hans Schmidt berkata, di sini, perubatan didefinisikan bukan sekadar teknologi, tetapi juga penjagaan jiwa pesakit dan keluarga. Di Dewan Bedah mereka menyaksikan kemahiran pakar bedah Malaysia yang tinggi, namun suasana pasukan pembedahan yang saling menyokong lebih mengagumkan. Selepas pembedahan tamat, pakar bedah tersebut walaupun letih terus pergi menemui keluarga untuk melaporkan kejayaan pembedahan. Jururawat Maria berkata, Doktor Ahmad, doktor di sini benar-benar menghargai pesakit. Perubatan bukan sekadar teknikal, ia adalah penjagaan hati. Kami makan tengah hari di kafeteria hospital yang mempunyai pelbagai pilihan makanan sihat, enak dan murah. Kaki tangan kafeteria juga bangga menjadi sebahagian daripada pasukan sokongan perubatan. Sebelah petang kami melawat rumah penjagaan warga emas atas permintaan khas mereka kerana Jerman juga menghadapi masalah masyarakat menua. Kami melawat sebuah pusat jagaan di Petaling Jaya. Pengurusnya Encik Idris membawa kami melawat. Di sana bukan sahaja kemudahan yang hebat tetapi layanan yang sangat teliti terhadap penghuni membuatkan mereka terpaku. Detik paling mengharukan adalah pertemuan dengan Puan Aminah, penghuni berusia 90 tahun yang menghidap demensia. Petugas melayannya seperti ahli keluarga sendiri. Puan Aminah, cuaca bagus hari ini, mahu jalan-jalan. Puan Aminah tersenyum. Ketua jururawat Anna Wagner akhirnya mengalirkan air mata. Saya telah menjadi jururawat selama 30 tahun, dan ini kali pertama saya melihat penjagaan yang sangat menghormati maruah penghuni. Petugas menjelaskan, kami bukan sahaja menjaga fizikal, tetapi menghargai sejarah hidup mereka. Puan Aminah, dahulu seorang guru, matanya akan bersinar jika kita bercakap tentang murid-muridnya. Penjagaan yang bersifat pribadi ini menyentuh hati mereka kerana di Jerman, penjagaan seringkali bersifat mekanikal. Menjelang senja saya membawa mereka ke kawasan Masjid Jamek dan Pasar Seni untuk mengalami budaya tradisional. Kami melihat seorang pakcik berusia lebih 80 tahun berjalan sendirian untuk bersolat. Katharina bertanya dengan risau, Pakcik, okey Pakcik itu menjawab dengan senyuman, terima kasih nak. Pakcik datang sini setiap hari, syukur Tuhan bagi kesihatan. Suara yang kuat dan wajah yang tenang itu mengejutkan mereka. Profesor Muller berkata, warga emas setua itu masih boleh menaiki MRT sendiri dengan cergas, adalah bukti kehebatan sistem sokongan perubatan dan sosial di Malaysia. Malam itu atas permintaan mereka, kami pergi ke kedai mamak yang meriah. Pemiliknya Encik Mutu menyambut kami dengan gembira. Di sana mereka mengalami kehangatan hubungan sesama manusia di Malaysia. Seorang pelanggan tetap Encik Fauzi yang duduk di meja sebelah menyapa dalam bahasa Inggris dari Jerman. Ya, Doktor, terima kasih kerana bekerja keras semasa pandemik. Ucapan terima kasih yang spontan itu sekali lagi menyentuh hati mereka. Bagaimanakah orang asing boleh mengucapkan terima kasih seikhlas itu kepada mereka? Pemilik kedai memasak hidangan istimewa sotong goreng berempah, sayur-sayuran segar dan teh tarikau. Sambil makan mereka mengimbas kembali hari itu teknologi hospital, kasih sayang di rumah jagaan dan kehangatan orang ramai. Semuanya telah mengubah pandangan perubatan mereka. Tiba-tiba, satu kecemasan berlaku di meja sebelah. Seorang lelaki berusia 60-an memegang dadanya dan sesak nafas, simptom serangan jantung. Doktor-doktor Jerman terus bangun bertindak. Profesor Muller dan pakar jantung lain bertindak pantas. Namun disinilah mereka melihat kehebatan sistem kecemasan Malaysia. Pemilik kedai terus menelefon 999. Tidak sampai 5 menit ambulans tiba. Kepakaran dan kepantasan anggota paramedik mengejutkan dokter Jerman. Dari rawatan awal hingga komunikasi dengan hospital semuanya lancar. Yang paling mengagumkan ialah
Anggota paramedik tersebut menghormati doktor asing itu dan meminta kerjasama doktor. Terima kasih atas bantuan. Boleh doktor ikut kami ke hospital? Semangat kerjasama merentas sempadan ini sangat menyentuh hati Profesor Mueller. Perubatan tiada sempadan. Inilah masyarakat yang mempraktikkan konsep itu secara semula jadi. Pesakit dihantar ke PPUM dan menjalani pembedahan segera. Pembedahan berjaya dan nyawa pesakit terselamat. Keesokan paginya apabila kami melawat keluarga pesakit, tunduk hormat dengan air mata kesyukuran. Doktor dari Jerman, terima kasih banyak-banyak kerana menyelamatkan nyawa suami saya. Melihat air mata itu, semua ahli kumpulan turut menangis. Melalui pengalaman ini, hati Profesor Mueller berubah sepenuhnya. Selepas keluar dari wad, beliau memegang tangan saya. Doktor Ahmad, adakah selama ini kami melakukan kesilapan dalam perubatan? Adakah kami hanya mengejar teknologi sehingga terlupa untuk mendekati hati pesakit? Beliau mengalirkan air mata sambil mengaku bahawa di Jerman kecekapan melampau telah menghakis hubungan kemanusiaan. Tetapi di Malaysia, teknologi dan jiwa bergabung sempurna. Bukankah ini perubatan yang sebenar? Anna Wagner juga berkata hal yang sama. 30 tahun saya bekerja, baru kali ini saya melihat penjagaan yang begitu menjaga maruah dan jiwa. Kami mungkin mahir dalam teknik, tetapi mungkin kami telah kehilangan hati. Seorang juru rawat, Doktor muda Klaus Werner, lebih berterus terang. Di universiti saya, belajar teknologi terkini, tetapi tiada siapa mengajar saya cara berinteraksi dengan pesakit. Melihat doktor Malaysia, saya sedar, perubatan adalah tentang hubungan sesama manusia. Dalam masa 48 jam nilai hidup mereka berubah. Mereka memahami kepentingan penjagaan jiwa di samping kecekapan teknikal. Pagi terakhir di Clia, mereka lebih banyak berdiam diri bukan kerana letih, tetapi sedang menghadam segala yang dipelajari. Di kaunter daftar masuk, kaki tangan lapangan terbang, yang mengetahui kerjaya mereka sekali lagi tunduk hormat. Terima kasih petugas perubatan atas segala pengorbanan. Kehangatan itu menemani mereka hingga ke saat terakhir. Sebelum berlepas, Profesor Mueller berkata, Dr. Ahmad, 48 jam ini adalah pengalaman terpenting dalam 30 tahun kerjaya saya. Saya belajar bahawa perubatan harus menghargai jiwa. Saya akan kongsikan ini dengan rakan-rakan di Jerman. Katharina pula berkata sambil menangis, saya mahu menyebarkan keindahan perubatan Malaysia kepada dunia. Malah saya berharap satu hari nanti dapat bekerja di sini. Begitulah berakhirnya perjalanan 48 jam yang tidak dijangka, tetapi ia bukan pengakhiran, sebaliknya satu permulaan. Setibanya di Frankfurt, mereka terus bercerita kepada keluarga dan rakan-rakan. Isteri Profesor Mueller terkejut. Peter, apa yang berlaku? Kamu nampak lebih lembut sekarang. Profesor menjawab, saya belajar perubatan sebenar di Malaysia. Seminggu kemudian perubahan besar berlaku. Video dan gambar yang dimuat naik oleh ahli kumpulan di media sosial tentang perubatan di Malaysia menjadi tular dalam komuniti perubatan Jerman. Tanda pagar, perubatan Malaysia, bukan sekadar teknologi, tapi hati tersebar luas. Ramai doktor dan juru rawat Jerman mula berminat dengan gaya perubatan Malaysia. Universiti Berlin juga memberi reaksi besar. Profesor Mueller mengadakan syarahan khas yang dipenuhi orang. Beliau dengan penuh semangat menceritakan tentang keseimbangan teknologi dan jiwa. Kita mahir dalam teknologi, tetapi adakah kita mengabaikan kemanusiaan? Di Malaysia, kedua-duanya harmoni. Inilah masa depan perubatan abad ke-21. Pelajar-pelajar mula bertanya, bagaimana mahu menjalani latihan di Malaysia? Anna Wagner juga memberi ucapan di Persatuan Jururawat Jerman tentang penjagaan pesakit di Malaysia. 3 bulan kemudian, 8 orang ahli kumpulan memohon untuk menjalani latihan di Malaysia, termasuk Klaus Werner dan Katharina, yang memohon untuk tempoh 6 bulan. PPUM memutuskan untuk menerima mereka sebagai sebahagian daripada pertukaran antarabangsa. Setahun kemudian, Hospital University Berlin melancarkan rancangan penambahbaikan penjagaan pesakit dengan menerapkan model Malaysia. Mereka mewujudkan modul latihan penjagaan jiwa pesakit. Inisiatif ini mendapat perhatian meluas di Eropah. Kini setiap tahun lebih 50 petugas perubatan Jerman datang ke Malaysia untuk latihan dan sebaliknya. Apa yang paling mengagumkan ialah perubahan jangka panjang ahli kumpulan tersebut. Mereka tidak lagi hanya memberi penjelasan teknikal, tetapi meluangkan masa untuk menenangkan hati pesakit. Katharina yang kini berada di Malaysia berkata dia mahu membawa kemahiran penjagaan jiwa ini pulang ke Jerman. Klaus Werner juga berubah. Dia kini sangat mementingkan latar belakang hidup pesakit sebelum memulakan rawatan. Saya juga sedar semula akan kehebatan sistem perubatan kita.
Bukan sekadar kepakaran tinggi tetapi kasih sayang, kerjasama pasukan dan sokongan masyarakat. Inilah sistem perubatan yang benar-benar maju. Sekarang saya terus menjadi jambatan antara Malaysia dan Jerman. Setiap kali saya melihat wajah petugas perubatan asing yang tiba dengan keraguan dan pulang dengan linangan air mata kesyukuran, saya tahu 48 jam itu bukan sekadar kebetulan, tetapi satu pertemuan bersejarah yang mampu mengubah dunia. Perubatan. Kekuatan perubatan Malaysia bukanlah pada bangunan pencakar langit tetapi pada cara kita melayan pesakit sebagai manusia, budaya saling menyokong dan masyarakat yang menghargai jasa. Semoga falsafah ini terus tersebar luas. Kisah hari ini tamat di sini. Bagaimana pendapat Anda tentang perubahan 30 pakar perubatan Jerman ini dalam masa 48 jam di Malaysia? Sila tinggalkan komen untuk memberi sokongan kepada mereka. Jika Anda suka video ini, sila like dan langgan. Mari kita sampaikan keindahan perubatan Malaysia kepada lebih ramai orang. Terima kasih kerana menonton.